Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada abad ini, dunia sedang bergerak ke hadapan dalam perkembangan revolusi 4.0. Satu teras utama dalam revolusi industri 4.0 adalah kecerdasan buatan, iaitu Artificial Intelligence dan lebih dikenali sebagai AI. Menerusi AI, sesuatu sistem dihasilkan untuk mempelajari persekitaran dan menjadi pemacu pada hubungan di antara manusia, peralatan fizikal dan dunia digital. Ia boleh dihuraikan sebagai rangkaian peranti yang mempunyai kecerdasan tersendiri yang membolehkan komunikasi antara mesin atau peranti. Ia juga boleh digabungkan sebagai pembelajaran mesin, teknologi big data, data sensor, mesin untuk komunikasi dan teknologi automasi. Smart home iaitu merupakan rumah pintar yang mempunyai sistem automatik yang sangat maju untuk mengawal dan memantau sebarang fungsi kawalan rumah, kawalan suhu, multimedia, keselamatan, operasi tingkap dan pintu, kualiti udara atau sebarang tugas dan keperluan yang lain. Smart Home Technology berikan anda dan keluarga anda kediaman yang selamat dan selesa. So, device pertama adalah Ring Fat Light Cam. Ring Fat Light Cam membolehkan anda melihat, mendengar dan bercakap dengan pelawat dari telefon, tablet dan PC anda. Ia juga boleh rakam semua video anda, tinjau apa yang anda terlepas sehingga 60 days dan kongsi video dan foto. Dipasang pada jarak 9 kaki dari permukaan tanah, sensor gerakan dapat mengesan objek bersaiz manusia sehingga 30 kaki. Ia juga dapat memantau kediaman anda dalam video 1080 HD dengan penglihatan malam infrared dan paparan langsung. Terdapat juga lampu terang dan siren. Apabila Ring disambungkan kepada Alexa, kita dapat menerima laporan jika gerakan dikesan dan juga bercakap dengan pelawat melalui voice command. Seterusnya, sistem rumah pintar juga dilengkapi oleh Smart Azan. Azan akan dibunyikan secara automatik melalui Google Home atau Alexa. Waktu solat fardu ditetapkan melalui Windows PC atau Raspberry Pi. Azan juga akan dibunyikan secara automatik melalui wireless speaker apabila telah masuk waktu solat fardu. Pengguna juga boleh memilih untuk mengubah waktu solat dengan mudah jika berpindah dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Ianya juga boleh dikawal menggunakan alat kawalan jauh atau arahan suara untuk mengawal kelantangan suara alat tersebut. Pelbagai pilihan azan, zikir serta ayat Al-Quran yang boleh dialunkan secara automatik melalui peranti ini. Kelebihan peranti ini ialah ianya dapat mengingatkan kita untuk menunaikan solat tepat pada waktunya. Dengan adanya kemajuan teknologi pada hari ini, setiap pemilik rumah dapat memiliki sistem rumah pintar. Jika seseorang itu ingin memiliki teknologi seperti itu pada hari ini, pastikan mereka bijak memilih sistem teknologi yang mesra pengguna dan sesuai untuk kediaman seseorang. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Insyirah. Saya akan menjawab soalan bagi hubungan antara manusia dan agama. Hubungan manusia dan agama adalah penting bagi manusia dan dijadikan sebagai kepercayaan, terutama di kalangan orang yang berilmu. Tidak kira disiplin ilmunya. Ini kerana dengan adanya ilmunya akan menjadi bermanfaat, serta agama juga dapat mendorong manusia untuk menggunakan akal mereka dalam memahami sunatullah. Peranan agama juga ia memberi peranan sebagai sumber moral. Agama juga petunjuk kebenaran. Dia juga merupakan sumber informasi metafizik dan ia juga sebagai pembimbing rohani bagi manusia. Seterusnya, saya Sabrina dan Aisyah akan menjawab persoalan kepentingan sistem nilai dan etika. Etika sains dan teknologi amat penting dalam bidang ini. Antaranya adalah sebagai panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan kerja mereka. Etika menjadi panduan untuk para saintis mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam menjamin keselamatan dan menjadikan sesuatu kerja
menjadi lebih teratur dengan adanya etika. Ia juga penting dalam membataskan perkara-perkara yang boleh dilakukan. Dengan adanya etika, para saintis dapat mengetahui etika buruk yang perlu dijauhi apabila menjalankan sesuatu penyelidikan. Ia juga membataskan perkara yang boleh dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan menjauhi kesan buruk. Etika juga akan memastikan penggunaan teknologi secara berhemat. Ini bermaksud etika dapat mengelakkan para saintis daripada menggunakan teknologi sesuka hati. Justru ini memberi peluang kepada para saintis lain dengan menggunakan teknologi tersebut. Kesannya, teknologi yang sedia ada dapat digunakan dan tiada masalah pembaziran akan berlaku. Okey, yang seterusnya iaitu peranan sains dalam kehidupan. Antara peranan sains dalam kehidupan ialah memudahkan komunikasi sesama manusia. Perbezaan bahasa sebelum ini mengambil masa yang lama untuk dipelajari dan boleh diselesaikan pada masa yang singkat. Kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira masa dan jarak jauh pada hari ini. Seterusnya, peningkatan sektor kehidupan juga merupakan peranan wujudnya sains dalam kehidupan. Kemudahan internet pada hari ini boleh memudahkan pelajar untuk menyiapkan kerja mereka dengan mudah. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada ilmu dan pengetahuan pelajar, malah dapat membantu mereka untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Justru itu, perkembangan ilmu dapat memberi impak positif kepada masyarakat.